Okey, kita sambung bahagian B, soalan nombor 5, 6 dan 7. Okey, kita cari nilai stationary point. Sebelum tu, kata kuncinya ialah stationary point berlaku apabila dy dx sama dengan kosong. Okey, itu kata kuncinya. Okey, jom kita cari terbitan pertama. Dy dx sama dengan 12x kuasa 2 tambah dengan 30x tolak dengan 18. Okey, kemudian kita ambil persamaan kuadratik ni. Okey, kita samakan dengan kosong. Tapi sebelum tu kita kena permudahkan dahulu semua sebutan medium bahagi dengan 6. So, kita dapat 2x kuasa 2 tambah dengan 5x tolak dengan 3 sama dengan 0. Okey, dari sini baru kita boleh faktor. So, kita dapat 2x, kat sini x, 1 darab 3, 3. So, di sini negatif, di sini positif. Jadi, dari sini kita dapati x kita yang pertama ialah setengah. Nilai x kita yang kedua ialah negatif 3. Okey, so kita tengok apabila nilai x kita negatif 3. Okey, nilai y kita sama dengan 4 darab negatif 3 kuasa 3 tambah dengan 15 darab negatif 3 kuasa 2 tolak 18 darab negatif 3 tambah 6. So, kita dapat y sama dengan sama dengan 87. Jadi, titik kita yang pertama ialah negatif 3 dengan setengah. Negatif 3 dengan setengah pula. Negatif 3 dengan 87. Okey. Kalau kita ganti nilai seterusnya. Kita ada nilai yang seterusnya iaitu x sama dengan setengah. Okey. So, nilai y dia sama dengan 4 darab setengah kuasa 3 tambah dengan 15 darab setengah kuasa 2 tolak 18 darab setengah tambah dengan 6. Kita guna kalkulator saja. Okey, kita masukkan persamaan ni dalam kalkulator, kita tekan calculate. So, tak payah kira satu persatu. So, jawapannya ialah 5/4. Jadi, titik kita yang kedua, stationary point yang kedua ialah, saya ajar sikit lah, stationary point. Yang kedua ialah setengah dan juga 5/4. Okey, so sekarang kita nak cari jenis titik ni pula, sama ada maksimum ataupun minimum. Soalan nak kita buat guna first derivative. Okey, dia nak guna first derivative. Okey, maksudnya kita dah kira tadi dy dx dia sama dengan 12x kuasa 2 tambah dengan 30x tolak dengan 18. Kita kena ambil yang original, jangan ambil yang dah dipermudahkan. Okey, so kita akan kaji gradient of tangent. Okey, so kita ada dua titik tadi, negatif 3 dengan setengah. Jadi yang ini x kurang dari negatif 3. X berada di antara negatif 3 dengan 1/2. Dan x lebih besar daripada 1/2.
So, nombor yang Madam nak pilih, okey, so contohnya, yang ini Madam nak pilih nombor 1. Okey, yang ini Madam nak pilih nombor 0, sebab 0 berada di antara -3 dengan setengah. Yang ini Madam pilih -4. Okey, kita masukkan nombor -4 ni dalam persamaan ni. Okey, kita ambil -4 ni, kita masuk dalam dy dx. Okey, lepas kita masuk, kita dapati jawapan di sini ialah positif. Kat sini negatif. Kan, negatif 18 kan? Dan kat sini nanti akan dapat positif. Okey, so kita tengok apa yang diwakili oleh kecerunan positif. Okey, kecerunan positif maksudnya dia mempunyai kecerunan, maksudnya dia menaik macam tu. Kecerunan negatif pula maksudnya dia menurun. Okey, satu lagi kecerunan positif. Jadi kita boleh tengok titik yang ada di sini. Okey, ini jadi titik maksimum. Yang ini jadi titik minimum. Jadi kesimpulannya, titik yang pertama tadi, -3, 87 is a local maximum point. Okey, titik yang kedua ni pula, setengah 5/4 adalah local minimum point. Okey, boleh faham? Okey, bagus. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Soalan nombor 6. Yang pertama. Okey, dia bagi... Okey, kita tengok soalan asal dulu. Dia bagi kat situ fungsi hasil. Okey, fungsi hasil 0.2x kuasa 2 tambah 80x. Okey, yang pertama, kemudian dia ada bagi satu lagi. Dia bagi cos. Fungsi cos ialah berapa dia bagi? 0.1x kuasa 2 tolak dengan 40x tambah dengan 6000. Okey. So soalan yang pertama dia nak total profit. So soalan A. Okey. So total profit. Okey, ni simbol profit. Hasil tolak dengan kos. Okey, tolak maksudnya Madam tolak satu persatu. So dapat 0.1x kuasa 2. Tolak 40 ni akan jadi tambah 40x tolak dengan 6000. Jadi fungsi untung, fungsi profit kita akan dapat, okey, kuasa tertinggi dia 0.1x kuasa 2 tambah dengan 120x, okey, tolak dengan 6000. Okey, yang ini adalah fungsi untung. Soalan yang kedua, dia nak fungsi harga. Okey, sebelum ni kita tahu hasil sama dengan harga darab dengan kuantiti. Okey, so kalau nak tahu harga sama dengan hasil bahagi kuantiti. Kebetulan kuantiti kita ialah X. Jadi fungsi untuk harga ataupun demand function sama dengan 0.2x tambah dengan
Okey, ini fungsi harga ataupun demand function. Okey, kita tengok soalan C. Soalan C dia nak the number of unit component to be produced to minimize the cost. Hence, find the minimum cost and the price per unit. Okey, so dia panjang sikit. Okey, soalan sini dia panjang sikit. Yang pertama, cost minimum. So, Madam kena buat C prime. Kita akan dapat 0.2x tolak dengan 40. Kemudian, clue untuk minimum maksimum berlaku apabila sama dengan 0. Dari sini, Madam dapat kuantiti barang iaitu sebanyak 200. Okey, ini kuantiti barang. Apabila kita dah buat C prime, secara automatik kita akan buat C double prime. So, kita akan dapat sama dengan 0.2 iaitu besar pada 0. Jadi, terbukti dia adalah maksimum. So, dia besar. Bila besar, dia senyum kan? Bila senyum, okey. So, apabila simbolnya besar pada 0, dia senyum, maka itu adalah titik minimum. Okey. So, selepas kita dapat level ataupun kuantiti barang, kita akan gantikan dalam soalan yang dia nak. Yang pertama, dia nak cost. Okey, so sekarang kita dah ada dah. Kuantiti barang kita dah ada dah. Kuantiti barang sebanyak 200 sama dengan 0.1 darab 200 kuasa 2 tolak 40 darab 200 tambah dengan 6,000. Okey, sebab kos ni So, bila kos, kita mesti letak simbol RM kat depan. Okey, setelah kita tekan kalkulator, kos untuk 200 barang ialah RM2,000. Kemudian soalan tanya satu lagi, harga jualan. Okey, harga jualan sama dengan 0.2 darab dengan kuantiti tambah dengan 80. So, kita akan dapat 40 tambah 80. So, jawapannya ialah RM 120. Okey, mudah saja. Bab 9. Okey, bab 9, aplikasi pembezaan dalam ekonomi dan bisnes. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Soalan 7A, iaitu tajuk fungsi. Okey, yang pertama kita nak cari domain bagi fungsi F. Okey. Untuk mencari domain, yang pertama, untuk loan, kita ambil nilai dalam perut dia ni. Okey, nilainya ialah 3x tambah dengan 4. Dan loan hanya membenarkan nombor positif. Simbolnya besar daripada 0. Jadi kat sini x lebih besar dari negatif 4/3. Jadi daripada sini domain. Okey, domain comot pula ya. So, mari tulis semula. Domain untuk fungsi f bermula dari negatif 4/3 open sehingga infinity.
Okey, manakala untuk range untuk f pula bermula dari negatif infinity sehingga infinity. Okey, itu soalan 7A. Untuk soalan seterusnya, 7B, kita nak buktikan bahawa f ini ialah fungsi 1 dengan 1. Okey, sebab kalau kita dapat buktikan dia satu dengan satu, maka dia mempunyai songsangan. Okey. So, untuk soalan B, Madam buat f x1 sama dengan f x2. Jadi ln 3x1 tambah 4 sama dengan ln 3x2 tambah 4. Okey, bila dua-dua belah ada ln, kita cuma consider perutnya saja. Okey, tambah 4 kat sini. Kat sana akan jadi 3x2 tambah 4. Okey, 3x1 jadi tajuk sekarang. Kita bawa 4 di sana. Dia akan mematikan 4 di sebelah kanan. Dan akhir sekali kita dapati x1 sama dengan x2. Maka ini menunjukkan shown f is a one-to-one function. Okey. Seterusnya. Okey, kita nak mencari fungsi gubahan f of g. Okey, so sekarang ni kita guna konsep suami akan sediakan rumah dan isteri akan masuk ke rumah suami. Okey, so suaminya berkata, okey, suami F, okey, dia kata ln 3x tambah 4. Okey, so sekarang si isteri akan masuk rumah suami. So ln 3 I kuasa X tolak 4 per 3 tambah dengan 4. Okey, kat sini Madam boleh mematikan nombor 3 ni. Okey, kita matikan nombor 3. So, yang tinggal ln I kuasa 4 tolak, kuasa 4 pula. Kuasa X tolak 4 tambah 4. So, yang dalam kurungan akan jadi ln I kuasa X sebab 4 dah mati. Okey, apabila X bertinggi, dia akan jatuh depan. Dia jadi X ln I dan kita tahu ln I itu adalah, okey, ln I ni adalah 1. So, kita dapati f of g memberikan jawapan X. Okey, kalau jawapannya X, bermaksud F dan G adalah saling songsang antara satu sama lain. Okey. So, kita tengok seterusnya. Macam mana pula kalau Madam cari G of F? Adakah dia mendapat, kita akan dapat jawapan yang sama? Okey, kali ini suami adalah G. Okey, suami I kuasa rumah tolak 4 per dengan 3. Okey, isteri bernama I kuasa ln 3x tambah 4. Okey, tolak dengan 4 bahagi dengan 3.
Okey. So, apabila kita ada A log log bunga base A, jawapannya adalah bunga. So, dalam kes yang ini akan dapat 3x tambah 4 tolak 4 bahagi dengan 3. Okey. Boleh ke tak boleh ni? Okey, kita buat lagi sekali. Ln tu ialah log base E. Okey, sini ada E. So, kat sini akan jadi bunga lah 3x tambah 4. Okey, tak nampak 4. Okey. So, jawapannya sebab itulah Madam dapat jawapan ni sebagai 3x tambah 4. Okey, boleh. Okey, so bila Madam buat, dia dapat 3x per 3 dan akhirnya dapat x. Okey. So, kita tengok. So, Madam dah cari f of g. Madam dah cari g of f. Kali ni Madam nak state the relationship between f and g. Okey, apakah perhubungan di antara mereka? Okey, so perhubungan antara mereka ialah, sebab kita dah buat f of g, g of f, jawapannya sama. So, kesimpulannya ialah, okey, kita tulis dulu jawapan untuk C tadi. F and G are inverse. Okay, inverse of each other. Okey, itu jawapan 7C. Okey, sekarang Madam nak tengok lukisan pula, graf pula. Okey, macam mana kita nak tahu F dengan G ni saling songsang antara satu sama lain. Okey, sebelum tu, tadi kita dah kira dah nilai kat sini negatif 4/3. Soalan A tadi. Kemudian graf kita, graf kita tidak boleh menyentuh paksi yang berwarna biru ni, dan dia akan naik memotong paksi Y. Okey. So, sekarang kita nak cari apakah nilai pintasan. Nilai pintasan di sini. Okey, kita gantikan X dengan 0. So, F0 sama dengan ln 4, sebab 3 darab 0, 3 darab 0, 0, 0 tambah 4, 4. So, bila kita tekan kalkulator, kita akan dapat jawapannya ialah 1.386. Okey, 1. Nilai kat sini ialah 1.386. Okey, tak ada dakwat pula. Okey. Okey, 1. Oh, tak ada dakwat 1.386. Okey, Madam try tulis yang ni. 1.386. Okey. So, kita label kat sini, ini ialah fx sama dengan ln 3x tambah 4. Sekejap Madam nak padam yang tadi ni, buruk benar ni. Okey, Madam padam, tulis balik 1.386. Okey, kalau kita nak dapatkan graf yang seterusnya, kita lipat sahaja
graf yang warna hijau ni pada paksi Y sama dengan X. Kita lipat saja. Apabila kita lipat, kita akan dapat nilai yang hampir sama. Okey, dia akan lalu dari sini, dia lalu situ dan dia ke situ. Okey. Dan nilai di sini pula ialah 1.386. Inilah dia fungsi G, iaitu E kuasa X tolak 4 per dengan 3. Okey, nilai pintasan kita dah tulis. Okey, kalau kita nak cari nilai pintasan pada paksi ni pun boleh, iaitu kita gantikan nilai Y pula dengan kosong. Okey, katakanlah kita nak cari, Madam tulis kat sini. Okey, so kosong sama dengan ln 3x tambah 4. 1 sama dengan, sebab pergi sana nanti jadi eksponen. Eksponen kuasa kosong 1. 1 sama dengan 3x tambah 4. Negatif 3 sama dengan 3x. X sama dengan negatif 1. Jadi nilai kat sini ialah negatif 1. Kat sini pun negatif 1. Jadi, complete lah graf kita yang menunjukkan F dengan G ni sebenarnya inverse each other. Okey, boleh. So, itu sahaja set yang ke 8. Okey, soalan nombor 5 sehingga 7. Diharap boleh membantu pelajar untuk membuat ulang kaji semasa cuti semester. Terima kasih.